untuk meletakkan asas-asas di dalam lembaga itu lah. Dan saya yakin bahawa yang menegaskan soal Islam itu sebagai keperluan yang perlu disebut secara khusus di dalam perlembagaan semestinya adalah daripada golongan-golongan yang didikan agama dan bukan daripada golongan yang didikan sekular. Untuk orang ini buat Zainah pula saya bagi pandangan sikit tentang PAS telah diberikan amanah dalam beberapa negeri, umpamanya Kelantan, Terengganu dan juga Kedah. Tetapi setakat ini masalah-masalah umpamanya sosial, jenayah, smuggle ni apa nama? Smuggle apa? Suluk penyeludupan. Kadang-kadang di Kelantan penyeludupan tu dia teruk lagi daripada di Johor. Jadi maknanya PAS di Kelantan, PAS di Kedah tidak dapat menunjukkan model pelaksanaan Islam. Betul-betul nak sama dengan kerajaan-kerajaan lain dalam UMNO. So macam mana pandangan Mbak Zara sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bermulia pengurusi, sahabat ahli panel dan kepada seluruh pimpinan dan kepada semua hadirin hadirat yang hormati sekalian. Apabila kita menyebut persoalan tentang amanah kepimpinan, sungguh berbeza antara PAS dengan UMNO. Sebab pemerintahan kita berteraskan akidah. Kita meletakkan dasar, kalau di Kelantan dasar ubudiyah, mas'uliyah dan ikhwan. Dasar membangun bersama Islam dalam kita membina kepimpinan kerajaan negeri. Kalau nak beza antara kepimpinan PAS dan UMNO, malah kita melihat pencapaian yang telah dicapai di bawah kerajaan dipimpin oleh Pakatan Rakyat hari ini berbanding dengan pimpinan UMNO yang telah memerintah lebih daripada 50 tahun. Malah pencapaian kita jauh lebih baik daripada apa yang telah dibuat oleh PN sendiri. Apabila pengurusi menyoal berkenaan dengan soal masalah sosial, masalah penyeludupan, untuk makluman kepada semua sahabat yang dikasihi sekalian, kita melihat bagaimana isu ini, isu yang bermula bukan daripada kerajaan PAS lagi. Malah isu sosial, segala jenayah yang berlaku ini dia ada kaitan rapat dengan kerajaan persekutuan. Malah dalam segi mengawal penyeludupan itu di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan. Dan kita melihat bagaimana walaupun Menteri Besar di bawah kerajaan PAS, tapi amanah sebagai pengurusi Majlis Keselamatan Negeri tidak diberi kepada Menteri Besar Kelantan. Jadi kita melihat di sini. Saya sebenarnya pernah pergi Kelantan hari Jumaat malam Sabtu. Saya tengok di Kelantan pun ada mak rempit macam di Johor juga. Jadi Kelantan ada peruntukan kewangan dia, ada exco belia dia. Adakah kenapa tidak mampu untuk membentuk satu belia yang lebih baik daripada orang di Johor banyak di Sembilan dan Melaka? Apa masalah dia? Ya, tidak dinafikan memang ada mak rempit dan sebagainya. Maknanya ini menunjukkan bagaimana untuk membenteras gejala sosial ini perlu kepada sokongan semua pihak. Dan kita melihat penguatkuasaan yang kita buat ini adalah terhad. Kita menguatkuasa di segi bidang kuasa kerajaan negeri, tetapi yang menyebarkan bahan-bahan yang membawa remaja kita lalai seperti melalui TV, media dan sebagainya, peranan yang dimainkan di bawah Kementerian Penerangan. Dan kita melihat di sini berpunca daripada kegagalan sistem pendidikan itu sendiri. Bagaimana siapa yang menghapuskan tulisan Jawi sehingga belia-belia kita buta untuk membaca Al-Quran? Siapa yang telah meletakkan pandangan negatif terhadap sekolah agama sehingga ditarik peruntukan per kapita, sehingga ramai ibu bapa yang tidak yakin kepada masa depan sekolah agama. Akhirnya kita lihat sekarang ini mereka telah tidak meletakkan keyakinan kepada sekolah agama, maka ramai di kalangan mereka mudah terpengaruh dengan media. Dan kita kena tahu di Kelantan sebahagian rakyat Kelantan di kalangan orang UMNO itu sendiri, bukan semua orang PAS. Boleh saya tanya tu, Pak Edi? Ya. Sekarang tuan-tuannya walaupun UMNO begitu, tapi dia ada jasa dia, umpamanya menubuhkan Bank Islam. Dia menubuhkan banyak membina masjid-masjid, mengembangkan syiar Islam dan berbagai-bagai lagi aktiviti Islam yang dilaksanakan oleh UMNO, Bank Islam dan sebagainya. So, Universiti Islam Antarabangsa, banyak jasa-jasa UMNO ini. So, beri satu contoh di Kelantan, apa jasa yang boleh dikenang oleh rakyat terhadap kerajaan di Kelantan dilakukan oleh kerajaan rakyat di Kelantan ini? Ya, sejak 20 tahun kita memerintah di Kelantan, lebih daripada 100 perubahan yang telah dibuat di kerajaan negeri.
Apa yang disebut oleh pengurusi seperti BEN Islam, Universiti Islam, memang kita tidak nafikan, tapi ini bukan dasar, ini adalah ranting. Ini adalah cabang daripada Islam itu sendiri. Dan mana kita lihat daripada apa yang telah dibuat oleh kerajaan BN untuk mengubah dasar. Contohnya di Kelantan kita mengubah dasar perhiburan, dasar hiburan kerajaan. Bagaimana hiburan yang kita nak laksanakan di Kelantan mesti berteraskan syarah. Begitu juga kita ada dasar wanita Kelantan. Yang banyak lagi dasar-dasar yang digubatkan, termasuk kita telah menerus kanun jenayah syariah 2. Tetapi telah diberi amaran, telah ditolak oleh kerajaan Persetuan dan memberi amaran kepada kerajaan Kelantan. Sekiranya dilaksanakan undang-undang ini, kerajaan Kelantan akan diambil tindakan. Jadi di sini sebenarnya siapa yang sebenarnya yang betul-betul ikhlas untuk menegakkan Islam? Kita melihat siapa yang memudahkan perubahan, yang meletakkan cuti 2 hari untuk rakyat. Contohnya Kelantan 15 tahun lebih awal, malah kerajaan di bawah kepimpinan Kelantan, di bawah kerajaan Teguh telah meletakkan hari Jumaat hari untuk menambahkan ilmu, hari Sabtu hari untuk menghubungkan silaturahim. 15 tahun kita laksana, baru BN laksana. Itu pun dia buat tiru permulaan, Sabtu pertama, Sabtu ketiga, bingung habis orang kampung. Baru sekarang baru dia tiru kita. Okey. So itulah contoh model yang ada. So ini saya sila ni pada pidato Malthus yang lantang di Palembang menyebut yang rakyat dan sebagainya. Sudahkah YB sendiri di dalam Pakatan Rakyat dibandingkan Barisan Nasional? Kalau Barisan Nasional, UMNO mempunyai kuasa yang lebih, maknanya dia menjadi ketua dalam Barisan Nasional. Dia duduk dalam Barisan Nasional, dia menjadi ketua, dia jadi Perdana Menteri. Dia ada kekuatan untuk menjaga orang bawah dia dalam pakatan ataupun dalam Barisan Nasional. Sedangkan PAS menjadi tidak begitu dominan. Maknanya dengan ahli parlimen yang sedikit, dia tidak boleh menjadi dominan dalam Pakatan Rakyat. Tidakkah itu melambangkan bahawa PAS ini akan menjadi mangsa dalam Barisan Nasional, dalam Pakatan Rakyat ini? Macam mana ini? Terima kasih. Kursi juga ada independen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mohon maaf. Jadi forum malam ni tajuk siapa penjara, siapa penyelamat umat Islam dan bangsa Melayu. Tapi semua lipat lega. Cuma pengurusi moderator soalan tu nampak macam dia tu UMNO. Kalau tuan-tuan tak faham, bukan tuan-tuan tak larang, kita dah kata soalan dia tu macam dia tu UMNO semua. Macam dia tak UMNO. Betul lah. Jadi semua pun jauh lah. Saya maaf ni tuan-tuan ni. Jadi tadi sebutlah oleh tuan-tuan saya tadi, macam saya suruh Abang Khalid tadi. Memang dulu pun saya dengar dulu orang dulu dia kata pasal hak ulama-ulama UMNO keluar UMNO tu. Saya cuba tipai Pak Alif Syed pasal UMNO silap. Orang tuan-tuan dulu lah saya dengar ceramah waktu kecil dia kata Pak Alif Syed pasal UMNO silap. Masa tu yang tahu UMNO silap daripada dulu sampai lah. Silap daripada dulu sampai lah. Masalah khatib pada khutbah tak sebut satu benda boleh salah kat lingkup tu takkan gila. Baik, soalan saya tadi mengusi bahawa jelaslah bagi saya bahawa 53 tahun kebanggaan UMNO dan Barisan Nasional menyatakan bahawa mereka mampu untuk membawa satu unsur penyatuan kalangan masyarakat dan rakyat berbilang kaum dalam negara kita ini ternyata palsu.